Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hairul Anwar bin Hairudin dan saya ingin bertanyakan sedikit soalan, Ustaz. Doktor, saya inginkan huraian lanjut dalam aspek sosial pada topik kita pada hari ini, iaitu di page 37 berkenaan dengan pendapat suara wanita adalah aurat, tetapi meninggikan suara dan menyanyi adalah tetap terlarang. Saya nak rujuk ada dalam satu tulisan Dr. Maza dalam blog dia, dalam Minda Tajdid. Beliau ada merujuk satu hadis di mana, kalau boleh saya bacakan hadis ni, ini berkenaan dengan hukum hiburan dan nyanyian. Al-Rubai binti Muawwiz menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke majlis perkahwinanku, lalu baginda duduk di tempat tidurku seperti engkau duduk. Beberapa orang gadis memukul kompang dan menyanyikan lagu kesedihan mengenang bapa mereka yang terbunuh semasa peperangan Badar. Sehingga salah seorang mereka berkata, di sisi kami ada Nabi yang mengetahui apa yang akan berlaku pada hari esok. Baginda bersabda, jangan engkau kata begitu, katalah apa yang engkau katakan sebelum itu. Dan ada juga hadis yang menyatakan, kalau saya ringkaskan saja, di mana Rasulullah mendengar dua wanita bersama dengan Aisyah menyanyikan lagu, menyampaikan lagu. Ada yang meriwayatkan juga memainkan kompang. Dan Rasulullah berada di dalam rumah Rasulullah ketika itu mendengar nyanyian itu. Dan Abu Bakar datang menyatakan bahawa ini suara syaitan dua kali. Dan kemudian Nabi kata biarkanlah kerana ini adalah hari perayaan, kerana itu hari perayaan. Jadi persoalan saya di sini, Ustaz, saya rasa ini aspek sosial yang mungkin wanita perlu tahu, dan kita sebagai lelaki, seorang bapa dan yang bertanggungjawab kepada keturunan kita juga. Bagaimanakah huraian Ustaz lebih lanjut berkenaan dengan nyanyian, hukum nyanyian dan hukum hiburan di kalangan wanita ni? Kerana dari hadis yang saya sampaikan sebentar tadi, Nabi menyaksikan sendiri wanita bernyanyi, menyampaikan nyanyian. Dan bagaimana kita ingin mempunyai satu pendirian ketika ini, kerana kita tengok dunia hiburan, kita ada wanita yang bertudung dan juga tidak bertudung menyampaikan lagu, dan kita boleh mendengar pelbagai lagu, termasuk lagu raya yang kita sendiri dengar. Tak ada orang boleh nafikan kita tak dengar lagu raya perempuan. Dan kita juga kadang-kadang macam sosial kita kadang-kadang majlis keluarga di perkahwinan ada perempuan berkaraoke menyanyikan lagu di hadapan orang, walaupun dengan adab, ataupun ada juga yang tidak ada adab. Dan satu lagi mungkin pertanyaan di luar topik, macam saya biasa mengendalikan program-program formal sebagai MC, dan kadang-kadang saya perlu invite persembahan-persembahan yang melibatkan wanita yang beradab, dan kadang-kadang mungkin di luar konteks Islam, ya. Jadi apa pandangan Ustaz dan apa hukum dia mungkin yang boleh membantu Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Tahu, saya tak lalu tadi yang ni, saya terlupa. Sebenarnya memang saya sendiri berbincang dengan beberapa orang sahabat-sahabat, antaranya Dr. Mazhar sendiri saya pernah timbulkan isu ni, dan beberapa dalam majlis fatwa Perlis pun saya pernah bangkitkan isu ni. Isunya ialah, masa saya ambil PhD dulu, kami di Jordan ni, dia sistem dia macam US lah. Kami ada coursework, ada 14 subjek. Habis coursework tu kena ambil comprehensive exam, maksudnya kena baca buku yang dia tetapkan. Lepas tu ambil exam, lulus exam tu dengan markah 70% ke atas, lulus, baru boleh menulis tesis. Jadi masa saya membaca kitab-kitab yang dijadikan sebagai rujukan untuk periksa tu, saya membaca satu kenyataan daripada seorang ulama bermazhab Syafi'i, iaitu Al-Iraqi, dalam kitab dia Tarhut Tathrib. Tarhut Tathrib adalah kitab syarah hadis, tapi ulama yang syarahkan tu, masa penulis tu adalah mazhab Syafi'i. Dia bawa satu riwayat selain daripada apa yang tuan bawa tadi. Dia bawa satu riwayat yang lain, yang mana seorang perempuan hamba, dia ni kata kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, masa kau pergi perang sebelum daripada ni, aku nazar, kalau Allah balikkan kau dalam keadaan selamat, aku nazar aku nak pukul gendang. Kan? Maka sekarang ni kau dah balik selamat, jadi aku macam mana? Aku nak kena buat ke macam mana? Nabi kata, awfi binadharik, sempurnakan nazar kamu.
So dia pun main gendang, nyanyi apa semua kan. Nabi tengok. So Abu Bakar datang, dia pun teruskan. Umar datang, perempuan ni takut, perempuan ni sorok gendang belakang badan dia. Jadi Nabi pun kata, tengok Umar, bukannya syaitan je takut, perempuan ni pun takut dengan kau. Sebab Umar memang terkenal dia tak suka pada hiburan. Umar dia nampak golongan Habsyah main tombak dalam masjid sambil menyanyi, Umar ambil pasir nak baling. Jadi kita kena ingat, zaman salaf ada satu golongan yang tak boleh buat benda-benda yang harus ni secara tak perlu. Macam Umar, dia tak bagi. Abu Bakar, dia tak bagi, tak suka. Kerana dia kata benda ni memang boleh, tapi syaitan akan gunakan untuk kita berlebih-lebihan. Okay. Tapi Iraqi masa dia huraikan, dia kata ini menjadi dalil bahawasanya suara perempuan bukanlah aurat bagi lelaki yang ajnabi. Dia menyanyi. Maka saya jadi macam, betul ke ni kan? Sebab sebelum ni saya pegang memang nyanyi orang perempuan tak boleh, kecuali budak-budak. Dan dia tak ada pula kata budak-budak, dia kata perempuan. Perempuan ni biasanya dalam kitab fiqh bila sebut mar'ah, wanita, maksudnya yang dah balik lah. Jadi sampai sekarang benda tu tersimpan pada saya. Dia bukan semua benda kita boleh bagi tahu ke orang kan. Jadi kadang-kadang benda tu tersimpan pada saya kerana saya belum dapat satu kepastian. Tapi ada ulama' yang membenarkan. Tapi ulama' yang membenarkan tu confirm lah dengan syarat. Maksudnya tidak boleh buka aurat di atas pentas, tak boleh ada tabarruj, make up berlebih-lebihan. Lepas tu kena tengok pula lirik dia, adakah mengandungi syahwat, syirik. Jadi dia benarkan tu kerana lagu yang dinyanyikan tu mungkin ada unsur perjuangan kepada Islam, ataupun lagu raya umpamanya, maka ada keluasan di sisi sebahagian para ulama. Jadi memang ada sebahagian ulama yang membenarkan, saya tak nafikan yang tu. Cuma kita jangan berlebih-lebihan. Bak makan Panadol pun tak boleh lebih kan, ubat tu, tapi tak boleh makan lebih, bahaya. Jadi kita sekadar dengar lagu raya, sekadar dengar, okey, sikit-sikit, okey, sudah. Tapi memang ada ulama yang sebut macam tu. Minta maaf saya tak sebut. Cuma iyalah, terpulang pada kita nak dengar ke tidak kan. Tapi bila mana dia bukan ada unsur syahwat, sekadar lagu raya, should be okay. Dengan adab-adab yang saya sebut tadi, wallahu a'lam.